Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat atas Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, maka puji syukur kita kepada Allah, pajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita boleh studi secara online lagi, walaupun kita tak ada mengaji secara onsite nanti. Tapi mudah-mudahan habis musim wabak COVID-19 dan mudah-mudahan daripada kita boleh online, boleh kita onsite nanti insya-Allah pelajar. Maka berdoalah kepada Allah SWT menjauhkan daripada penyakit atau wabak COVID-19 ni insya-Allah. Maka kita jagalah safety kita dan juga safe keluarga kita di orang tepi-tepi kita pun sama-sama jaga pelajar. Maka janganlah kita duk di kita atau di kita sebagai pembawa wabak ke situ ke sini pelajar. Maka kenapa? Kerana misalnya kita tengok dalam statistik running dan statistik dalam kuasa wilayah jalan dan provinsi jalan ni bagi sangat lebih dan sangat lebih. Misalnya kita tengok dalam dia panggil kuasa Banesta, Banesta ni 1000 lebih pelajar. Maka seandainya kita duduk dalam keadaan lagi, kemungkinan kita tak boleh nak onsite nanti. Maka mudah-mudahan kita boleh kita pakat-pakatlah dan kita pakat-pakat wahai pemuda-pemudi dan kita pakatlah kita boleh jaga diri kita, keluarga kita daripada membawa pembawa penyakit pelajar. Alhamdulillah, minggu dulu kita ngaji mengenai masalah kegemilangan umat Islam dan kegemilangan umat Islam dalam kuasa Asia Tenggara pelajar. Maka persoalan kita wahai pelajar, tahu tak bahawasanya Islam hak kita kepercayaan agama kita Islam atau budaya kita hak kita buat pintu gerbang baik, kita buat puluh lemah baik, atau kita buat ketupak baik, atau kita pakai sokok baik, atau pakai baju celup belanga baik, kita tahu tak bahawasanya agama Islam mempengaruhi budaya ke atau budaya mempengaruhi agama pelajar. Maka kita pakat jawab-jawab dan insya-Allah kita nanti boleh kita jawab nanti dan pakat cari soal jawab apa. Pertanyaan saya, agama Islam mempengaruhi budaya atau budaya mempengaruhi agama pelajar. Boleh kita jawab nanti insya-Allah. Minggu dulu kita dah ngaji mengenai kegemilangan umat Islam dalam kawasan Asia Tenggara. Dan misalnya kita tengok Islam sampai kemuncak ke masa daripada alam jahiliyah wahai pelajar, daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiah, daripada alam gelak gelita pada masa nak bangkit Nabi Muhammad. Masa tu masa gelak gelita. Tak ada masa tu masa jahiliyah wahai pelajar. Maka bangkit daripada maka Allah Subhanahu Wa Taala bangkit Nabi Muhammad, maka daripada alam jahiliyah atau alam gelak gelita mari kepada alam Islamiah atau alam cerah menerah wahai pelajar. Maka Islam kita bila pertama, puncak yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, dan juga naik selepas pada Nabi wafat, maka naiklah Khulafa Rasyidin baik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pelajar. Islam kita kodok nekat. Kenapa? Kerana orang Islam kita walaupun pangan manusia kita ya tak ada hadap ke belakang atau tak ada hadap ke adil, dan bokeh orang kita hadap ke masa depan belakang atau anak ke belakang pelajar. Maka selepas pada Khulafa Rasyidin, maka naklah kerajaan Bani Umayyah pelajar, kerajaan Bani Umayyah yang duk jaga mengenai masalah negara Islam atau duk kuasa duk jaga-jaga negara Islam. Wahai pelajar, maka ketika Bani Umayyah kodok naik Islam kita kodok maju, maka gantilah dengan kerajaan Abbasiyah pelajar. Kerajaan Abbasiyah di sini misalnya kita tengok Abbasiyah ni ibu kotanya di Damas di Kurung Baghdad pelajar atau bandar Baghdad. Maka Islam kita sudah maju. Dan misal kita tengok dalam sejarah bahasanya dalam kota Baghdad tu setiap syarat tu ada pelita cerah dengan pelita, tapi masih masalah tu masih dalam gelap gelita lagi pada masa tu pelajar. Dan juga
Wahai pelajar, ketika Bani Abbasiyah kau duk maju, maka duk tak lama ganti dengan kerajaan Bani Utsmaniyah, wahai pelajar. Maka Islam siapa kemuncak, siapa masuk ke Mesir pada masa kerajaan Bani Utsmaniyah tu anak Ottoman hak kita lepas atau hak kita mengaji dalam sangkum, wahai pelajar. Anak Ottoman apa tahu bagi kerajaan Utsmaniyah ni bagi siapa kemuncak, siapa masuk ke Mesir. Sebelum pada masa tahun 1924 Masihi, wahai pelajar. Maka bagi anak Ottoman ni kalau selain di atas bagi perusak bagi daripada Mustafa Kemal Atatürk adalah sang pemusnah agama Islam, sang bagi memusnahkan bagi daulah Utsmaniyah, wahai pelajar. Dan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk dia pun kita sudah belajar, wahai pelajar. Alhamdulillah, minggu dulu kita ngaji mengenai masalah kemasukan bagi Islam di bagi Nusantara atau bagi Asia Tenggara, wahai pelajar. Bagi agama Islam, agama Islam duk di negara Arab tu bagi bertapak di sana. Tapi agama Islam bohke siapa kita lah ni pun beragama Islam. Maka kita bangga bahasanya kita beragama Islam. Maka tahu tak bahasanya agama Islam kita mari mana atau dari sumber mana? Dia mesti katanya daripada ahli sejarah mengatakan bahasanya agama Islam kuasa kita ni mari katanya mari daripada India, wahai pelajar. Itu bagi satu sumber yang katanya yang membawa kepada agama ni berjalan ni daripada bagi satu jalan ni bagi Chongtang atau bagi melalui negara India, wahai pelajar. Tapi ada kata juga katanya mari daripada Cina. Cina. Kenapa? Kerana bagi masa tu India tu bagi negara mat sudah beragama dan berdaulat dan juga beragama. Cina diri pun bagi berdaulat dan juga beragama, pelajar. Maka kita tengoklah ni, walaupun bagi perbezaan pendapat bahasanya katanya Islam mari di situ atau Islam mari sini, tapi yang kita bangga bahasanya kita sudah beragama Islam. Kita sudah beragama beriktikad bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Maka wahai pelajar, kita kena tahu bahasanya bagi Islam yang pertama sekali yang memasuk dalam Nusantara iaitu tak lain tak bukan negara Aceh Darussalam. Maka selepas daripada negara Aceh Darussalam, maka mari dah bertapak di Patani atau di Fatani Darussalam. Tu mau kuasa mau kita, wahai pelajar. Maka titik di situlah pada masa Fatani Darussalam, maka agama di situlah bersebar ke seluruh siapa di Cambodia baik, siapa di Maldives katanya setengah daripada ahli sejarah yang mengatakan siapa di seluruh daerah kuasa Nusantara, hai pelajar, atau bagi Asia Agni atau bagi Asia Tenggara, hai pelajar. Alhamdulillah, apabila kita tengok masalah mengenai masalah sejarah-sejarah yang membawa agama Islam atau sejarah-sejarah agama Islam atau sejarah kegemilangan umat Islam pada Asia Tenggara, pasti kita tak boleh lupa bahasanya mengenai masalah politik. Kenapa? Kerana orang kita berpolitik. Kenapa? Kerana orang kita kena berpolitik setiap hari. Berpolitik. Kenapa? Apabila tak ada berpolitik, kemungkinan kita bukan jadi orang lain. Pelajar. Kemungkinan kita masih berada dalam bawah penjajah, pelajar. Alhamdulillah, di sini politik, agama dan politik di Asia Tenggara. Dan apabila kita sebut di kecek di situ bahawasanya Islam agama Islam yang bertapak di sini dan sejak pada abad yang ketiga Hijriah pelajar. Dan pada abad 3 abad yang ketiga Hijriah ni bagi Islam sudah bertapak dalam kuasa Asia Tenggara, pelajar. Maka diri kita bukan katanya kita ni sebagai walaupun untuk nenek moyang kita beragama Hindu, berpindah daripada agama Hindu kepada agama Islam. Siapa kita beragama Islam sini, tapi ni atau untuk nenek moyang kita pada masa abad yang ketiga sudah beragama Islam. Siapa kita lah ni boleh kita beriktikad bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, pelajar. Dan juga kita tengok di sini politik. Apabila kita kecek politik, bahasanya kita tak sunyi daripada mengenai kanborihan pentadbiran negara, pelajar. Kenapa? Kerana dalam Asia Tenggara dulu sebelum negara Mak Saleh nak mari jajah dalam kuasa Nusantara atau Asia Tenggara masa dulu,
setiap negara ia ada pemerintah yang masing-masing. Setiap negara tu, setiap wilayah tu ia ada raja untuk memerintah pada masa tu masing-masing pelajar. Dan kita tengok di sini artinya dalam kuasaan kita berpakainya sistem kerajaan pelajar. Apabila kita sebut kata kerajaan, dan kemungkinan ia tak serupa dengan dulu. Dan kemungkinan kemungkinan bersama dengan learning. Kenapa? Kerana sistem kerajaan adalah sistem turun-temurun. Daripada ayah kepada anak, anak kepada cucu, cucu kepada cicit. Itu bagi sistem kerajaan pelajar. Maka apabila kita sebut masalah politik, kemungkinan masa dulu, misalnya kita tengok dalam sejarah bahawasanya setiap kerajaan masing-masing, dan setiap kerajaan masing-masing, misalnya kita salah satunya kerajaan Senggoro, Senggoro atau Songkhla Learning, Songkhla, dan juga di Taning kita sendiri pelajar, dan juga di kawasan Kelantan pelajar. Ini bagi secara masa terakhir. Maka misalnya kita tengok di kawasan Malaysia diri pun bagi kerajaan masing-masing tu ramai sekali pelajar. Kita tengok hak learning pelajar, dan juga kita tengok dalam kawasan Indonesia ni ramai. Kenapa? Kerana nak menunjuk bahawasanya masa dulu ia pakai sistem kerajaan, dan sebelum di negara hak learning pelajar. Maka apabila kecil masa bola politik, masa dulu ni bagi pakai raja. Apabila pakai raja pun, raja ni lah sebagai tempat kita Tut Sun Klang, Tut Sun Ruam untuk kita nak kerja. Apabila kita ada masalah, maka raja ni lah tempat kita nak mengadu masalah hak kita tantangi dalam dunia. Ini apabila ada raja setiap negara, kemungkinan atau wilayah, masa dulu sama-sama raja ni lah sebagai untuk nak memperhubungi mempereratkan di antaranya. Dan kita tengok dan Negeri Taning masa dulu, Negeri Taning dengan Kelantan, tak beza. Kita kecek dari segi bahasa, bahasa kecek pun kita hampir sama dengan dia. Kita dengan Segoro pun tak jauh. Kenapa? Kerana di sini ada kakak pelajar. Kita tengok buat kita dengan Aceh sendiri. Kita tengok dalam masa sejarah Aceh sendiri pun tak jauh beza. Kenapa? Kerana masa dulu untuk nak mempereratkan, untuk kita nak sampan tamaiteri di antara negara-negara. Masa dulu dia banyak. Salah satunya negara A dinikah dengan negara B. Itu anak aja. Kenapa? Kerana memperhubungi erat di antara negara-negara dalam kuasa Asia Tenggara. Jadi alhamdulillah kita tengoklah ni dalam Asia Tenggara ni kebanyakan kita berkecek bahasa Melayu. Bahasa Melayu bertulisan dengan bahasa Jawi. Itu bagi keagungan dan juga bangga terhadap kita ni sebagai anak Melayu. Sebab itulah saya pertanyaan yang pertama sekali saya katanya budaya mempengaruhi agama atau agama Islam yang mempengaruhi budaya adalah kuasa kita belajar. Habis mengenai masalah politik, marilah kita kecil masalah bidang belajar dan bidang ilmu pengetahuan pada masa tu. Apabila kita kecil masalah kuasa kita, maka tak jauh tak sunyi daripada beragama Islam. Yang pertama sekali kita pasti kita nak belajar mengenai masalah agama-agama Islam. Bersegi akidah, fiqh dan juga sunnah pelajar. Kenapa? Kerana untuk nak memahami agama lebih luas lagi, maka kita nak belajar agama. Apabila kita nak memahami mengenai masalah dunia, kita nak memahami dunia belajar. Itu kita mengenai masalah pelajar politik-politik dengan di bidang ilmu pengetahuan tu sangat memperluas, sangat luas. Kuasa kita ni sangat siapa aku nak sangat mendorong kepada anak-anaknya belajar ilmu agama. Siapa kuasa kita ni terdapat pondok pesantren atau pondok ngaji tak ni beratus-ratus kuasa kita belajar. Inilah ni atau bukti bahasanya orang tua kita atau budaya zaman dulu, budaya Melayu beragama Islam ni mendorong kepada kita pergi ngaji di pondok belajar. Ini salah satu duk kecil masalah di bidang ilmu pengetahuan belajar. Maka saya ada satu video untuk kita tambah wawasan lagi. Kenapa? Kerana apabila saya ada kecil sore, kemungkinan kita ni katanya mana sumbernya, maka saya ada satu video untuk kita tengok. Dan mudah-mudahan
video ini boleh kita tambah wawasan kita lagi atau tambah semangat kita nak belajar lagi secara online. Dah. Wahai pelajar, maka mudah-mudahan kita pakatlah doa Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu taala boleh kita daripada online secara 7 minggu dah secara online, maka kita boleh onsite nanti insya-Allah. Maka salah silap saya minta maaf. Dah dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kedatangan Islam, kebanyakan masyarakat di Asia Tenggara menganut agama Hindu dan Buddha. Mereka menetap di bandar-bandar pelabuhan Aceh, Pasai, Perlak, Melaka, Brunei, Gresik, Terengganu, Patani dan Makassar. Terdapat teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara, iaitu teori dan bukti Islam datang dari semenanjung tanah Arab, teori dan bukti Islam datang dari China, dan teori dan bukti Islam datang dari India. Teori dan bukti Islam datang dari semenanjung tanah Arab telah dikemukakan oleh John Crawford dan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut John Crawford, Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang. Bukti catatan Cina yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan pertempatan di Canton atau Amoy sejak tahun 300 Masihi. Mereka berterusan berdagang setelah kemunculan Islam di Mekah pada abad ke-7 Masihi dan telah menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China. John Crawford memperkuatkan teori dan bukti bahawa pedagang-pedagang Arab yang berdagang di China telah juga berdagang hingga ke Asia Tenggara dan singgah di pelabuhan utama Selat Melaka. Pedagang-pedagang ini turut menyebarkan agama Islam. Okey, sekarang kita lihat bagaimana Islam tu tersebar di kawasan Asia Tenggara. Cuba lihat peta ni, ya. Asia Tenggara dimulai oleh Melaka, kemudian tersebar ke kawasan-kawasan yang lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdasarkan daripada fakta ini, dengan jelas menunjukkan bahawa kawasan Asia Tenggara ini telah berjaya diislamkan oleh pendakwah-pendakwah yang datang ke Asia Tenggara pada waktu itu. Kehidupan pedagang Arab di Asia Tenggara dapat dikenal pasti dengan wujudnya sebuah perkampungan Islam di Tashih di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat Islam di Asia Tenggara berasal dari semenanjung tanah Arab dengan bukti yang terdapat dalam karya kesusasteraan Hikayat Raja Pasai. Dalam hikayat ini diceritakan pendakwah pertama yang tiba di Pasai iaitu Syekh Ismail yang berketurunan Arab telah berjaya mengislamkan Raja Pasai iaitu Merah Silu. Raja Pasai menggunakan nama Islamnya iaitu Malikul Salih. Raja Patani Piatu Nakpa pula diislamkan oleh Syekh Said. Profesor Syed Muhammad Naqib juga membuktikan bahawa tulisan Jawi dalam kesusasteraan Melayu diambil dari bahasa Arab. Kebudayaan Melayu juga banyak dipengaruhi atau diambil dari kebudayaan orang Arab, seperti amalan menghormati tetamu, muzik Melayu dabus dan tarian zapin. Dalam muzik Melayu, permainan dabus dan tarian zapin adalah dari teras kesenian Arab. Besarlah niat dalam hati. Saya memang nak sangat pergi melawat ke Guangzhou. Ada sesuatu saya nak cari di sana. Awak tahu tak nama asal Guangzhou? Canton. Lebih awal dari itu. Ada nama lain ya? Namanya Kanfo. Islam itu datang ke Asia Tenggara melalui negara China. Immanuel Gadinho Garridia memberi alasan bahawa Kanfo atau Canton, sekarang dikenali sebagai Guangzhou,
telah menjadi pusat perniagaan yang terkenal di kalangan pedagang Arab yang beragama Islam. Mengikut SQ Fatimi, terdapat ramai pedagang yang berpindah secara beramai-ramai ke sebuah negara kota iaitu Canton ataupun dikenali sebagai Amoy di sekitar tahun 876 Masihi. Semasa mereka berdagang ke Asia Tenggara, mereka turut menyebarkan agama Islam. Bukti untuk mengukuhkan kenyataan SQ Fatimi ini ialah adanya satu bukti yang sangat jelas di kawasan Asia Tenggara iaitu batu bersurat yang dijumpai di Kuala Sungai Tersak, Terengganu. Batu bersurat ini dikatakan pernah ditemui oleh seorang pedagang Arab yang bernama Said Hussein Ghulam Al-Bukhari. Dan inilah yang mengukuhkan lagi teori yang mengatakan bahawa Islam di Asia Tenggara itu datangnya dari China. Terdapatnya persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa. Persamaan seni bina ini telah membuktikan bahawa Islam datang dari China. Teori dan bukti Islam datang dari India dikemukakan oleh ahli sejarah Belanda, Snoek Hackbronje. Beliau memberi alasan Islam berkembang ke Asia Tenggara melalui wilayah Gujarat dan pantai Coromandel sejak abad ke-13 Masehi. Hubungan yang begitu lama wujud di kalangan pedagang India membolehkan pedagang India Islam menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara. Terdapat bukti persamaan pada mamar batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik, Jawa dan batu nisan Malikul Salih yang mempunyai ciri-ciri buatan India. Faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara ialah perdagangan, perkahwinan, pengislaman raja dan golongan bangsawan, kelahiran kerajaan Islam, peranan pusat kebudayaan, peranan mubalik, keistimewaan Islam. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana Sultan Melaka telah berjaya diislamkan oleh pendakwah yang datang ke Melaka pada waktu itu. Islam juga turut tersebar melalui perkahwinan, sama ada perkahwinan diraja ataupun perkahwinan dengan antara pedagang dengan rakyat biasa. Perkahwinan puteri-puteri Sultan Mansur Shah dan Sultan Muzaffar Shah dengan putera-putera Raja Siak, Indragiri dan Jambi di Sumatera Utara. Peranan yang dimainkan Islam oleh ke negeri-negeri lain di kawasan Asia Tenggara. Sifat berhemah dan lemah lembut di kalangan pedagang yang berdakwah telah membuka laluan mudah penyebaran Islam kepada kalangan masyarakat tempatan. Ini dari segi peranan pedagang itu sendiri. Bila mereka berdagang di Asia Tenggara, mereka berdagang sambil mendakwah. Hubungan perdagangan mereka sudah lama terjalin melalui pelabuhan utama di Asia Tenggara seperti pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indochina, Maluku, Makassar dan Laut Jawa. Di samping itu, mereka juga membawa pendakwah bersama mereka. Sifat mentaati raja dan golongan bangsawan terutamanya di kalangan masyarakat Melayu telah menjadi faktor penting penyebaran Islam. Apabila pengislaman Megat Iskandar Shah, maka dituruti oleh pembesar Melaka, keluarga diraja dan rakyat Melaka keseluruhannya. Kelahiran kerajaan Islam yang awal di Asia Tenggara ialah Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Aceh, Damak, Mataram, Sulu dan Mindanao. Abad ke-15, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam yang terkenal. Peranan Tun Perak, Bendahara Melaka, telah mendorong pengislaman wilayah yang dikuasai iaitu Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri. Sebaik saja pengislaman, para ulama dihantar untuk mengajar agama Islam. Setelah menguasai Majapahit, Kerajaan Demak telah menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Aceh telah cuba menyekat pengaruh agama Kristian sewaktu Aceh menjadi pusat penyebaran Islam. Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah. Kerajaan Melayu tua di Asia Tenggara iaitu Patani
diislamkan pada tahun 1457 apabila rajanya Piatu Nakpa menganut Islam dan menggunakan nama Sultan Mahmud Shah. Penyebaran Islam di Patani berlaku sepenuhnya semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Islam bertapak di Brunei sewaktu Brunei menjadi pusat perdagangan utama di Borneo. Melalui catatan Cina, Islam tiba di Brunei pada tahun 977 Masihi. Seorang pembesar Brunei bernama Pu Ali telah dihantar ke China. Peranan pusat kebudayaan menjadi penggerak penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perlak, Samudra Pasai, Riau dan Aceh yang mempunyai pusat kebudayaan telah menjadi pusat penterjemahan kitab Arab ke bahasa Melayu. Kitab Al-Dur Al-Manzum telah dikirimkan oleh Sultan Mansur Shah kepada ulama Pasai untuk diterjemahkan. Kitab-kitab terjemahan Arab yang terkenal lahir di zaman kemuncak keagungan Kerajaan Melayu Melaka, iaitu Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Nabi Bercukur. Di Aceh, lahir kitab Bustanus Salatin yang hebat, mengisahkan sesebuah kerajaan, istana kota dan taman-taman. Zaman kegemilangan Kerajaan Pelabuhan Johor Riau menghasilkan karya kesusasteraan yang hebat, iaitu Tuhfat Al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor. Peranan Muballigh telah menyebabkan Islam tersebar secara langsung. Pendakwah awal iaitu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad yang datang ke Asia Tenggara khusus untuk berdakwah. Di Pasai, terkenal dengan pendakwah ahli sufi Syarif Amil Said Al-Shirazi dan Tajuddin Al-Asfahani. Di Melaka, terdapat pendakwah Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Di Aceh, kaedah pondok atau pesantren telah menjadi institusi pendidikan agama yang penting. Ulama hebat yang terkenal ialah Syamsuddin Al-Sumaterani, Hamzah Al-Fansuri dan Abdul Rauf Singkil. Ulama dan pendakwah terkenal Wali Songo telah berjaya menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah. Keistimewaan Islam yang berkonsep Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid, keadilan, hak individu, kehidupan yang harmoni, menyanjung akhlak mulia dan menganjurkan kebahagiaan dunia dan akhirat telah menyebabkan Islam tersebar luas di Asia Tenggara.